Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah dan doa belajar. Okey, baiklah. InsyaAllah hari ini kita belajar usuluddin, tajuk bahagian tafsir tajuk pertama iaitu umat Islam khairul ummah. Okey, umat Islam khairul ummah ni maksud dia umat Islam adalah sebaik-baik umat. Okey, khairul tu sebaik-baik. Ummah tu ummah lah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Okey, dalam tajuk umatul Islami khairul ummah, awak perlu belajar dua perkara penting. Yang pertama, al-ummatul islamiyah khairul ummah bi'annahu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Okey, maaf, saya salah type. Wa yanhauna, bukan wa yanhauma. Okey. Maksud yang pertama ni, umat Islam khairul ummah, sebaik-baik umat. Bi'annahum, kerana mereka ya'muruna bil ma'ruf, diperintahkan untuk melakukan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran, wa yu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perkara pertama tu pun ada tiga benda penting. Yang pertama, ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, yanhauna 'anil munkar, dan yang ketiga yu'minuna billah. Ini tiga subtopik penting dalam perkara yang pertama. Tiga benda penting lah dalam perkara yang pertama. Okey, yang kedua, basyarul mu'minin bi anna haula min ahli kitab la yadurum illa dararan yasiran. Okey, masuk di kat situ. Basyara, berita gembira. Allah memberi berita gembira al-mu'minin kepada orang-orang beriman bi anna haula, sehingga sesungguhnya mereka ni adalah dengan bi anna haula, sesungguhnya mereka ni min ahli kitab la yadurum. Okey, ahli kitab ni Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani la yadurum, tidak boleh menyakiti mereka. Maksudnya orang beriman ni tidak boleh disakiti, tidak akan disakiti oleh ahli-ahli kitab, yang mana ahli kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani tadi, melainkan dararan yasiran, kemudaratan yang mudah, kemudaratan yang ringan. Itu saja. Itu janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Okey, kat situ ada dua perkara penting macam saya cakap tadi. Yang pertama, perkara penting pertama iaitu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Okey, perkara penting kedua, Allah telah memberi jaminan, Allah telah memberi berita gembira kepada orang beriman bahawasanya kita orang beriman tidak akan disakiti oleh ahli kitab, iaitu orang Yahudi dan Nasrani tadi. Itu dia. Okey, terus kepada khasaisul umatul Islamiyah. Okay, dalam khasais ummatul Islamiyah ni ada 6 benda penting yang perlu awak tahu. Okay, yang pertama, anna hudahumullah wa lahul minnah wal fadlu lil Islam. Maksudnya kat situ Allah telah memberikan petunjuk untuk orang-orang beriman, orang-orang Islam ni, mereka ada kelebihan sendiri. Jadi kita gunakan, kita manfaatkan kelebihan tersebut. Okey. Yang kedua, anna Allah ja'alahu itba'an di Muhammad SAW. Okey, kita ni patut berasa bersyukurlah, patut berasa bangga kerana kita ni, Allah telah menjadikan kita ni umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad SAW, pengikut kekasih Allah. Kita sudah sedia maklumkan yang Nabi Muhammad SAW ni adalah kekasih Allah kan. Jadi kita patut bersyukur, kita patut rasa beruntung sebab kita adalah pengikut mereka, pengikut Nabi Muhammad SAW, pengikut baginda Rasulullah SAW. Okey, yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad. Ju'ila sufufu hazil ummah fi shalah kasufuful malika. Okey, dalam Allahumma salli ala Muhammad. Okey, dalam solat kita digalakkan untuk solat berjemaah kan. Jadi solat berjemaah yang telah Allah bagi kepada kita tu, seperti saf kita seperti saf malaikat. Okey, macam dalam Isra Miraj. Dalam Isra Miraj, Nabi Muhammad SAW dia naik burak sampai ke Isra, lepas tu naik langit. Okey, masa naik ke langit tu dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi
bagi kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad ni 50 waktu solat. Kemudian Nabi Muhammad turun hingga jumpa Nabi Musa. Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad tentang solat semua, sampailah Nabi Muhammad ni mendapat 5 waktu solat semalam, solat sehari semalam. Itu dia. Jadi soft kita ni seperti soft malaikat. Soft solat kita seperti soft solat malaikat. Ikatan itu, kuahnya itu kat situ. Okay. Nombor 4, Innallaha tasu'u alal Islam bil Quran. Maksudnya macam juga sebahagian rasul lain ada yang dapat kitab Taurat, kitab Injil, kitab Taurat, Injil, Zabur kan. Okey. Maksudnya Allah telah turunkan kitab ni. Maksudnya dulu kitab dulu pun berlandaskan syariat Islam juga. Tapi maksudnya ada kitab-kitab yang telah diselewengkan. Jadi Allah menurunkan lagi kitab Al-Quran ni kepada Rasulullah SAW. Maksudnya isi dalam Al-Quran tu adalah daripada zaman dulu lagi sampai ke hari kiamat nanti. Jadinya kita ni umat yang beruntunglah ada kitab yang telah diberikan kepada Nabi SAW dan kita ni memegang dia sebagai panduan hidup. Macam lagu sekolah lah kan. Kalau tengok lagu sekolah betul-betul awak nampak lah maksudnya kat situ kita ni berpegang pada Quran dan Sunnah. Okey, kalau ada satu pendapat ada satu ayat daripada orang luar negara kita, katanya okey, umat Islam ni orang-orang yang beriman ni mereka akan berpegang pada 2 perkara, Quran dan Sunnah. Jadi bila kita berpegang pada 2 perkara ni, insya-Allah kita tak akan sesat selama-lamanya. Jadi mereka akan selewengkan kita tu yang mereka selewengkan kita daripada dalam. Jadinya nak tak nak, jika kita nak berjaya dunia akhirat, kita kena berpegang pada Quran dan Sunnah. Okey. Yang kelima, innaha al-ummatul islamiyah ni al-mahfuzah min al-hilak wal ittisal. Maksudnya umat Islam ni, umat Nabi Muhammad ni telah dijaga daripada kecelakaan. Okey, macam umat dulu kan. Umat dulu dibuat kerosakan, Allah dah terus bagi bencana, Allah terus hapuskan. Okey, macam umat Nabi Lut, umat Nabi Nabi Musa ditenggelamkan dalam umat Nabi Lut dibalikkan. Umat Nabi Musa ditenggelamkan dalam Laut Merah. Maksudnya mereka ni buat kerosakan, Allah terus bagi bencana pada mereka. Jadi tapi kita dah buat berapa banyak kerosakan ke bumi ni, Allah masih bagi kita peluang, Allah masih bagi kita ruang untuk kita kembali kepada Allah semula. Macam pandemik COVID ni satu ujian jugalah untuk kita untuk kembali kepada Allah. Allah bagi peluang dan ruang kepada kita semua. Okay, yang keenam, yang terakhir untuk khasais umat Islamiah, ciri-ciri umat Islam ni adalah hazil ummah syuhada ala nas yaumil qiyamah. Umat Islam ni adalah saksi kepada hari kiamat nanti. Maksudnya antara semua 6 ciri ni adalah ada pada umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Nombor 6 tu dia menjadi saksi. Maksudnya kita nanti adalah antara umat yang pertama yang hisab dia dikira. Sebab Allah memang menetapkan kita di hadapan lah kan, antara yang di hadapan. Sebab kalau masa pada mahsyar nanti, semua Nabi tak boleh nak bagi syafaat kecuali Nabi Muhammad SAW untuk dipercepatkan hisab. Jadi kita mungkin banyakkan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Okay, itu dia untuk ciri-ciri umat Islam. Okay, yang terakhir, jadi ada satu, sebenarnya yang awak belajar dalam umat Islam hari rumah ni ada ayat Quran dah tentu. Kemudian makna kalimat saya tak ambil. Okay, sebabnya makna kalimat tu tak nak awak kena hafal. Okay, yang kemudian afkar ru'isiyah ni saya ambil daripada syarah ayat. Tu dia. Jadi awak ada lebih kurang 5 pembahagian dalam umat Islam khairul ummah, tapi saya ambil situ 3 saja. Okay, sebab saya tolak Al-Quran dengan makna kalimat. Okay, untuk mayuhadu minal ayatain, apa yang boleh diambil daripada ayat ni? Yang pertama, isbat khairiyah umatul Islam wa wa'adullah li umatul Islam. Allah telah menetapkan kebaikan untuk orang Islam dan Allah telah memberikan satu janji baik kepada umat Islam. Jadi kita kena hargailah janji tersebut. Tak bolehlah kita Allah dah bagi Allah dah bagi satu kebaikan, Allah dah bagi kelebihan, kita tak ikut, kita makin memperlekehkan. Tak eloklah, tak patutlah kan, kita lawak kan. Orang dah bagi kelebihan kat awak hargailah kelebihan tersebut. Awak dah hargailah kepercayaan tersebut. Jadinya kita ni macam
orang dah bagi, jadi kita terima dan kita buat yang terbaik. Itu janji Allah kepada orang-orang Islam. Okay, yang kedua, amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar khususnya ahli hadhihi ummah. Okay, Allah memang dah sampaikan dalam Al-Quran bahawasanya dia menciptakan manusia dan jin untuk beribadat kepadanya. Maksudnya kat sini kita beribadat kepada Allah, kita solat, kita puasa, kita buat zakat, kita buat haji, kita tolong orang, tapi dalam masa sama kita juga melakukan amar makruf, melakukan kebaikan dan mengajak orang lain melakukan kebaikan, dan juga mencegah kemungkaran sama ada dari diri kita ataupun daripada orang lain. Kalau orang lain tu kita tegur lah kan. Okey, nanti awak akan belajar lah macam mana kita mencegah kemungkaran ni, macam mana kita buat nahyu anil munkar tersebut. Okey, yang ketiga, sidqul Quran fi ikhbarihi anil yahud biluzum muzilat wal maskanah. Okay, Allah membenarkan sidqul Quran, dalam Allah telah meletakkan dalam Quran, maksudnya Quran membenarkan setiap cerita yang ada dalam Quran daripada orang Yahudi sendiri, daripada kesakitan dia ataupun ketenangan dia. Maksudnya dalam Quran ni Allah dah cerita banyak cerita pada dulu lagi, maksudnya tentang orang Yahudi, tentang orang Nasrani, tentang ahli kitab, tentang orang beriman, tentang orang Islam, semua ni ada dalam Quran. Dalam Quran memang cerita betul lah kan, takkan kita tak percaya kan. Jadi tak nak kita kena yakin, kita kena percaya yang Allah ni telah memberikan satu kelebihan kepada orang Islam, kepada umat Islam, walaupun bagi kita benda tu berat, tapi di sebaliknya insya-Allah ada hikmah, insya-Allah ada kebaikan. Kita cuba menghayatilah, kita cuba mendalami, macam tu. Macam contoh, awak kena baca surat pagi petang, suruh awak baca surat pagi petang. Okey, itu bukan saja-saja, tetapi dalam tu ada sesuatu yang sangat bermakna. Contohlah, maksuran ni disusun oleh Imam Hasan Al-Banna. Okey, dalam maksuran tu ada apa? Ada pengakuan kita yang Allah adalah Tuhan kita, Nabi adalah Rasul kita, Rasul Muhammad SAW adalah Rasul kita, dan Islam adalah agama kita. Tu. Kemudian tentang COVID-19 kan, bukan tentang COVID-19, maksudnya kita berlindung daripada dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Okay, dengan nama Allah kita berlindung daripada Allah, kita berlindung dengan Allah, kita berlindung dengan nama Allah daripada kemudaratan, sama ada di bumi ataupun di langit. Maksudnya kita berlindung dengan Allah untuk kita punya kesihatan, kita punya keselamatan, macam tu. Macam Allah maafini fi badani, Allah maafini fi sami, Allah maafini fi basari. Maksudnya kita minta Allah siapkan pandangan kita, Allah siapkan badan kita, Allah siapkan pendengaran kita. Kita minta dekat Allah daripada itu. Surat tu dah merangkumi seluruh kehidupan kita kalau kita fikirkan lah. Maksud awak diminta untuk, contohlah dekat asrama, awak diminta untuk baca Yasin setiap malam, surah Al-Mulk setiap malam. Itu kan ada kelebihan dia sendiri juga. Okey. Saya rasa itu dulu. Kalau tak faham boleh cerita kat sini, boleh beritahu dalam grup kelas kita. Okey, terima kasih.